Okay guys, let's continue. In the previous video, we have stopped at this one, right? Kat sini, lepas kita buat bacat untuk tengok percentile antara median and then the 25th percentile and then the 70th percentile. We wanted to know which program that has best paid for the recent graduate based on the survey in the US. So based on this figure, kita nampak the petroleum engineering lah yang akan yang dapat best paid best of everything I rasa. Dia punya percentile pun paling tinggi, median dia pun paling tinggi. The 75th percentile pun paling tinggi. Okay, next we wanted to check for the correlation. Untuk dalam case ni, what I did was, first thing first, I plot the data. I define X as the median and then Y as the unemployment rate. And kita plot dulu data ni dalam bentuk scatter plot. So konsepnya sama macam yang dekat atas sebelum ni. Kita buat macam ni lah. Kita panggil kind ni kita panggil scatter. Kalau yang dekat atas ni, kalau macam kita nak buat bacat kat atas ni, this is like another way. This is another way to write the code. Kat sini kan kita buat kindnya adalah bar. So dia akan dapat bacat lah. Kalau kita pilih kindnya, kind kat sini kita pilih scatter, is a scatter plot lah. Kalau kat sini kita buat line, akan jadi line plot lah. So again, as I said, this is just another way to produce the graph. Ini pun sama, another way to produce a graph. Kalau nampak kan, kalau awak boleh perasan bezanya, the way dia panggil masa awal-awal tu berbeza. That's all. Okay, dan macam saya cakap sebelum-sebelum ni lah dia bukan ada satu fix cara untuk you buat code. Ada banyak cara untuk you buat depends mana-mana yang you suka. Okay, enough with that. Let's come back to this example. So here kita nak check for correlation. So what I did, I buat DS plot and then I assign variable median kepada X and then variable unemployment rate kepada Y. So kita nak tengok correlation antara median salary dengan unemployment rate. Make sense? Something like that. But of course lah, this comparison didn't make sense at all. And then kita pilih jenis graphnya adalah scatter. Dan kita plot lah. Okay. Kalau you perasan, di sini saya tak ada buat PLT show. Saya tak buat. Okay. So, statement ni, this one, kalau you letak pun boleh, you tak letak pun boleh, tak ada masalah. Tapi, dia ada beza lah. Okay, kita run lagi sekali. Beza. Dia, bila kita tak letak statement ni, graf kita masih juga keluar. Tapi, ini dipanggil sebagai, saya tak ingat nama dia apa. Saya tak ingat nama ni apa. Saya tak ingat nama dia apa. Sebaiknya best practice kalau kita panggil kita buat ni plt.show, kita minta graph tu plot tu ditunjukkan sebaiknya. Okey, nak buat correlation again macam saya cakap, ada banyak cara nak buat correlation. Kalau you Google ataupun you tengok another YouTube video, akan ada pelbagai jenis syntax cara nak tulis correlation. Depends kepada jenis data yang you panggil. Sama ada you panggil data tu, you panggil data, ataupun you panggil data frame, ataupun you panggil array, ataupun you panggil the whole data set. Depends. Okay. This is one of the cara lah. So, nak panggilkan correlation, command, kita panggil data set ds.corr dan sini bracket. Okay, so, ini macam ni. So, ini sebenarnya bila you panggil macam ni, dia akan automatically panggil Pearson correlation. Okay. Bila you panggil macam ni, dia akan automatically calculate gunakan Pearson correlation. So, dia akan keluarkan semua macam ni. Dia akan keluarkan semua macam ni. Ini semua correlation correlation, okay, rank again rank 1, rank again major code.
berapa total against rank berapa, you know. Ni semua adalah correlation. Okay. Tak nak correlation macam ni. Banyak sangat. I cuma nak buat median against unemployment rate sahaja. Okay, boleh. So, kita assignkan. Macam ni, I assign DS median, dataset untuk variable median, I terus assign dekat dalam X, and then dataset untuk variable unemployment rate, I terus assignkan dekat dalam Y. And then, to do correlation, I buat X dot correlation dengan Y. So, I dapat correlationnya adalah negatif 0.10 bla 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 bla. Okay, dia ada negative correlation dan negative correlation with the very minimum significant. Sebab dia cuma 0.1 kan. Okay. Tapi, boleh ke kita nak check correlation median against unemployment rate? Sesuai tak? Unemployment rate datanya apa? So, kita tengok balik data kat atas. Unemployment rate. Median, this one is the median gaji. Unemployment mana? Unemployment rate dalam bentuk persen. So, sesuai tak kalau kita buat median against unemployment? Those are the question that you have to answer lah before you decide on anything. Okay. So, saya rasa macam tak sesuai. So, sekarang ni saya nak buat employment against unemployment. Unemployment against unemployment rate. Still, I rasa macam tak sesuai. Mari kita tengok yang lain. Kita nak tengok correlation against apa ya? Mungkin employed against unemployed. Kita nak tengok ada correlation tak? Maybe, who knows, right? So, now saya panggil. Okay. Ini lagi satu cara untuk panggil. You terus panggilkan data frame. You terus panggilkan data DS, dan dipanggil terus you punya variable set dot kat sini, and then you buat correlation dan letakkan kat dalam. Dia konsep dia sama macam yang tadi, sama macam yang atas ni. X dot sama ya. Cuma bezanya rather than kita assign yang ni kita assign dekat dalam X, kita buat macam ni, so kita straight away saja terus panggil dia. This one is a X. This one is a Y. Sama saja. Semua ni, benda ni semua sama saja. Okay. So, let's say I nak tengok employment against unemployment. Okay, employment is the capital E. Okay, capital E. Okay, so I'm going to run this one. Okay, this is the correlation lah antara employment dengan unemployment rate. Salah lah, this one should be unemployment lah, bukan unemployment rate. Oops. Salah. Salah. Nama salah apa nama dia? Unemployed. Okay, salah. Bila dapat error, jangan panik Cool je. Okay. So, bila kita check correlation antara employed dengan unemployed, correlationnya sekitar 0.96. 0.96 maksudnya dia ada strong correlation lah antara dua jenis data tu. Ada strong correlation lah antara dua jenis tu. Kita tengok kat atas ni. Employed. This one employed against unemployed. Ada strong correlation. Okay. Okay, again as I said, kalau kita just panggil core macam ni, this one dia akan automatically kira correlation berdasar menggunakan Pearson correlation. Okay. So, itu kalau data nombor bolehlah. Kalau data tu adalah data numerical, kalau data tu adalah data categorical, sesuai tak kita pakai Pearson? Tak sesuai kan? Kita kena pakai Spearman Rule kan? Based on ranking. So,
nak buat correlation gunakan Spearman Rule, sama macam di atas ni, cuma bezanya kita tambahkan method sahaja. So this one kalau kita translatekan kepada kod yang awak dah biasa guna tu, kita buat X CORR Y, lepas tu panggilkan method dia. Macam tu sahaja. Okay. Okay, let's say kita nak try this one. Kali ni saya nak pakai Spearman. Kita tengok apakah data yang sesuai untuk kita buat correlation gunakan Spearman Rule. Apa ya yang sesuai? Measure total. This one should be categorical lah. Apa yang sesuai kat sini? Mungkin kita boleh pakai apa ya? Measure category against measure? No. Measure category against rank? No. What should we do? Tengok balik ke atas. Okay, kita tengok balik ke atas. Kita nak buat correlation against rank 1, 2, 3. Okay. And then kita nak tengok. Kita buat rank lah. Kita buat rank against no. Kita buat apa? Tak ada idea lah. Kawan-kawan ada idea tak? Nak buat apa Kita nak tengok correlation gunakan Spearman Rule. Nak buat apa Measure against measure kategori ni mesti tak sesuai. Share woman. Macam tak sesuai. Tak ada idea lah nak buat apa. Macam tak sesuai je. Data ni. Tak ada idea lah. Tak apalah. Since saya tak ada idea nak buat apa, I cuma tunjuk je lah contohnya. Kalau nak buat Spearman, sama. Panggil data dan kita tambahkan method sahaja. Nanti dia akan tukar lah. Dia akan kira gunakan Spearman. So untuk contoh ni saya tak ada idea. Saya nak buat, nak test correlation untuk which variable against which variable gunakan Spearman Rule. So I'm just gonna use this one and then compute sahaja. As simple as that. I tak ada idea. So kalau tengokkan kat sini unemployment versus employment rate, kita nak tengok dia punya correlation gunakan Spearman Rule punya method. Correlation kita sekitar 0.39 sahaja. Kalau kita nak tengokkan correlation gunakan candle pun sama konsepnya. Kita cuma tukarkan method kepada candle sahaja. Okay, ingat macam yang saya dah cakap sebelum ni. Kita boleh nak tak tahu kat sini ada apa, kita tekan tab. Dia ambil masa sikit nak keluar. Dia tekan tab, so dah benda tu dah ada. Tak ada. Oloh. Tak ada lah kod ni. Okay. Daripada sini pun kita boleh plot heat map. Yeah, I think that's all untuk this one, plot with pandas. In the next video, I will be demonstrating to you how to plot a graph using Matplotlib. Let's see kalau saya boleh, I don't know, do I have example untuk heat map ke tak. But then, I'll see you in the next video. Bye.